Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati dan dikasihi Yang Berhormat Senator Dato' Husin Awang, Ahli Dewan Negara Sujaya PAS Negeri Terengganu, yang dihormati rakan-rakan calon yang bertanding dalam pilihan raya kali ini, yang bahagia Datuk Muhammad Anwar Hamzah atau Ustaz Mano, atau kau kapung dia panggil Ustaz Ping. Jangan tanya buat apa panggil gitu. Yang bahagia Ustaz Arifin Rahman, calon Andu Limbak. Yang bahagia Ustaz Sulaiman Sulong, calon Pengkalan Berangan. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dengan cuaca yang baik, bulan penuh mengambang, kita dapat bersama dalam majlis memperkenalkan calon yang tidak perlu diperkenalkan. Pilihan raya yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah medan bagi seluruh rakyat negeri Terengganu dan 5 negeri lagi untuk memilih pemimpin yang bukan sahaja menjaga rakyat di Dewan Undangan Negeri atau kawasan masing-masing, bahkan untuk mencari pemimpin yang akan menjaga negeri, mengurus tadbir negeri. Bila mengurus tadbir negeri, banyak perkara yang perlu dilihat untuk rakyat negeri, dari perkara yang besar sampai perkara yang sekecil-kecilnya. Perkara yang menyentuh tentang pendidikan rakyat, menyentuh tentang kebajikan rakyat, golongan pelbagai yang ada di negeri, golongan pekerja, golongan petani, pesawah, peladang, penternak, nelayan, pekerja awam, pekerja sektor swasta, pekerja sendiri, hak dak kerja, noria getah, semua adalah rakyat yang perlu dijaga. Dan kita berebut untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan kepada rakyat ini. Bukan kita berebut nak bina bangunan paling tinggi, hak boleh nyahu ke orang. Itulah fungsi dan tugas kerajaan. Kita kena keluar daripada politik lama. Politik lama, kalau kita tengok yang lepas-lepas, selepas daripada 2004, kerajaan yang lalu telah membina, merancang pelbagai projek. Kita tak nafikan projek-projek ini ada kebaikannya, ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Ini cerita lama 2004. Selepas daripada itu berlaku pilihan raya yang menyaksikan pertukaran Menteri Besar. Lepas 2004, 2008. Bila tukar Menteri Besar lain, daripada parti yang sama pada 2008. Hak mana projek yang dibuat oleh Menteri Besar sebelum ini pada 2004, dia tinggal, menyebabkan banyak projek-projek ini terbengkalai jadi gajah putih. Sebab
pemimpin walaupun daripada parti yang sama, hanya lepas dah ni hingga jadi sekong gitu ya. Karak. Banyak contoh. 3 menteri besar, 3 ahli jenis ahli mesyuarat kerajaan negeri yang mengurus tadbir negeri daripada tahun 2004 sampai 2017. 3. Naik hak ni, dia buat hak dia tinggal hak lama. Tukar hak lain pula, dia tinggal. Maka peninggalan seperti Taman Ilmu, Kompleks Bebas Cukai Kenyir di Pulau Bayah tinggal. Tak diteruskan oleh menteri besar yang baru walaupun daripada parti yang sama. Dia tak kisah tentang projek ini siap atau tidak. Yang penting aku ada projek aku sendiri. Tinggal hak daripada parti yang sama dia. Ini bukan cara kita nak menjaga dan mengurus tadbir negeri. Kita ambil alih kerajaan pada bulan 5 2018. Malam yang pertama itu bila ditanya oleh wartawan bagaimana pendekatan yang ingin diambil terhadap pelaksanaan program-program dan projek-projek yang dirancang oleh kerajaannya terdahulu. Saya jawab mudah je. Mana-mana yang sedang diuruskan, sedang berjalan, kita tak tinggal sekong. Saya tak sebutlah tinggal sekong saya sebut ni. Kita tak tinggal. Kita akan teruskan, siapkan, laksanakan mana-mana yang baik. Mana-mana yang tidak baik, kita perbaiki. Tak boleh baiki, kita tinggal. Menyebabkan fokus pada penggal yang pertama itu adalah kita mempersiapkan mana-mana yang perlu disiapkan. Walaupun projek itu digerakkan dan direncanakan oleh kerajaan yang sebelum daripada itu. Baru tak bazir pitih rakyat. Kita kata penggal yang pertama duk cuci benda orang je. Masuk rumah, ni saya sebut sama-sama dah. Masuk rumah, tengok daripada luar, nampak comel. Dengan catnya, atap nampak comel. Sebab kita duduk bawah, di halaman rumah. Nampak pokok bunga penuh. Naik atas rumah, rupa-rupanya kena makan anak-anak dah. Latar, tiang, air atap bocor. Duduk dalam baru nampak. Rupanya ada tempat bocor. Tengok-tengok dalam rumah, tak ada kesekara dah. Katil tak ada, dapur tak ada, peti sejuk tak ada. TV jauh sekali. Kosong. Kita nak buat ke mana? Kita nak rombak mana yang ada ataupun kita nak bina baru? Kita tengok struktur rumah tu boleh lagi. Maka kita fokuskan. Kena baiki mana yang boleh dibaiki. Cari tambah mana yang boleh ditambah. Dalam kita nak baiki dan nak tambah ini, maka kerajaan kena membuat perkiraan. Kena buat kira. Hak mana kena dulu, hak mana kena kemudian. Nak beli peti sejuk dulu ke, nak beli katil dulu. Nak beli kursi tempat duduk dulu ke, nak beli dapur dulu. Begitulah bila kita ambil alih kerajaan pada 2018. Kita tengok rakyat di negeri Terengganu ada 1.4 juta. Pelbagai pekerjaan, pelbagai latar belakang. Kaya, miskin, semua ada. Hak susah pun ada, hak senang pun ada. Orang senang ada keperluan dia, orang susah ada keperluan dia. Kita nak utama hak mana dulu? Maka kerajaan yang diamanahkan kepada saya bersama rakan-rakan untuk memimpin, kita melaksanakan fiqh aulawiyat. Melihat keutamaan hak mana nak kena buat dulu, hak mana kena buat kemudian. Maka pada waktu itu kita melihat nak buat bangunan hak segong supaya kita dapat boleh nyohor ke orang ramai, kita buat bangunan ni, kita buat bangunan ni. Itu bukan menjadi prioriti keutamaan nombor 1. Tersesar masalah asas rakyat dahulu sebelum kita boleh berfikir tentang perkara-perkara yang lain. Ini cara dan kaedah. Apa yang penting ialah kita nak membina sebuah kerajaan yang stabil. Stabil ni bukan kok. Stabil ni di kalangan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri dan ahli-ahli
Dewan Undangan Negeri, Tok Wakil yang dipilih oleh rakyat ini sepala dengan kita. Senang kita nak buat kira. Barulah kerajaan itu boleh bergerak dengan pantas. Kalau tidak, kita umpama berjalan dalam ni lah. Pergi sikit jumpa kemucuk. Lepas tu nak cabut kemucuk. Lambat. Maka oleh kerana itu, membina kerajaan negeri Terengganu ini, kita memerlukan sebuah kerajaan yang kuat. Nak kuat, kita memerlukan adun-adun yang dipilih di seluruh negeri Terengganu daripada satu parti, satu muafakat politik, iaitu PAS dan Perikatan Nasional, yang bertanding semuanya di negeri Terengganu, Kelantan dengan lambang bulan, dan bertanding lambang Perikatan Nasional di empat negeri yang lain. Bila muafakat kita bersama dengan rakan bersatu, kita bina, jelas muafakat. Berbanding dengan kumpulan yang menjadi lawan kita dalam pilihan raya. Ada PHBN, PH pula, ada beberapa parti dalam tu yang masing-masing ada kepala mereka tersendiri. Bayangkan tuan-tuan, mereka membawa bas. Tiga-tiga tu nak jadi driver belaka. Tiga-tiga nak jadi driver, daripada sini nak pergi Kuala Lumpur. Seorang bawa, orang lain, seorang lagi kata pergi kau ni. Orang ni kata nak pergi kau ni. Orang ni kata nak berhenti, nak makan. Orang ni kata tak mampu. Lambatlah perjalanan apabila tiga parti yang menjadi lawan kita, yang bertanding dalam pilihan raya, adalah dalam muafakat yang sangat rapuh. Ada kepala mereka sendiri. Sebab itulah kita memerlukan suatu mandat yang kuat di seluruh negeri Terengganu untuk memilih Parti Islam Semasa PAS dalam pilihan raya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, sepanjang tempoh yang tinggal berbaki ini, kita akan berdepan dengan pelbagai perkara. Kepada pengundi, sama ada secara fizikal kepada pengundi berkempen ataupun di media-media sosial. Kita mendapat pelbagai maklumat dalam tempoh yang terdekat, 2 hari, 3 hari lagi, serangan oleh lawan terhadap serangan peribadi, fitnah akan diperkuatkan kepada kepimpinan, sama ada kepimpinan pusat atau pimpinan negeri atau kepimpinan kerajaan yang mengundi negeri. Apa yang penting ialah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan dengar dan jangan percaya dengan segala macam fitnah dan pembohongan yang diperkatakan. Kemarin duk viral, kononnya Tok Guru, Presiden PAS diharamkan masuk Saudi. Hari ini ke kemarin, hari ini Menteri Agama menyebut tak betul kerana dimaklumkan bahawa kedutaan Saudi maklum tak betul. Tak pasal-pasal suatu perkara yang tidak betul, fake news, fitnah digembar-gemburkan, menyebabkan di antara kita pun duk tanya-tanya, betul ke tak, betul ke tak. Formula yang kita sebut sebelum ni ialah mari gajah rimah pun kita jangan percaya dulu. Lepas tu pula pembohongan demi pembohongan dipaparkan, disebut di hadapan rakyat tanpa ada rasa malu sedikit pun. Beberapa hari lepas, Timbalan Perdana Menteri satu menyebut kononnya Tok Tan Sri, Tok Guru Presiden PAS, Tok Guru Haji pergi haji pada tahun 2009, kononnya sebut minta bantuan daripada sebuah negara dari ASEAN. Saya tak nak sebutlah, masing-masing kalau dengar apa yang disebut oleh beliau tu adalah dalam ucapan Timbalan Perdana Menteri. Saya nak sebut ringkas saja apa yang disebut oleh dia. Dia kata dia dengar Tok Guru sebut mendapat bantuan daripada negara luar tu tak betul dan suatu pembohongan.
Kenapa begitu? Kerana semasa Tok Guru Presiden ada bersama dengan Timbalan Perdana Menteri yang waktu itu menjadi Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama di Makkah Al-Mukarramah, saya ada sama pada waktu itu dan saya tak dengar apa yang disebut oleh Tok Guru seperti itu. Di mana kedatangan beberapa orang ini adalah, termasuk Tok Guru, adalah menjadi tetamu bagi pejabat mufti di Saudi. Apa yang penting lagi pada tuan-tuan ialah siri-siri fitnah dan pembohongan akan terus diputar-putarkan kepada kita semua. Ketahanan diri perlu, termasuklah kepada rakyat, dan kita percaya dengan gelombang yang kita lihat sekarang ini, yang bukan sahaja di negeri Terengganu, kita melihat gelombang di negeri-negeri yang sungguh ajaib seperti di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. InsyaAllah kita bersama dengan rakan-rakan kita di negeri Kelantan dan Kedah dan negeri-negeri lain untuk terus istiqamah untuk mengekalkan kerajaan kita yang ada ini. Yang paling penting, saya nak sebut ringkas, jangan terpesona dengan kekuatan kita. Jangan terpedaya dengan kelemahan lawan. Jangan henti gerak kerja kita. Kita rasa mungkin lawan kita dorok, tapi jangan kita terpedaya sehingga kita sampai ke garis penamat. Macam-macam lagi boleh sampai dan dibuat. Macam-macam perkara akan dilontarkan walaupun kita nampak mereka lemah. Hadirin dan hadirat sekalian, saya nak akhiri ucapan saya malam ini supaya tuan-tuan boleh balik dan menguruskan tempat masing-masing dengan beberapa rangkap pantun yang saya buat sendiri. Jadi kalau tak betul patung ni, minta maaf banyak mata-mata orang tak berapa pandai buat patung ni. Gagah pahlawan berseni silat, berkat ulama melilit serban, usaha bermain politik jahat, nanti di kebumi tanpa nisan. Bangun pagi nak pergi kedai, cari nasi di pagi buta. Ustaz Sulaiman orangnya pandai, calon pangkalan berangan depan kita. Makan daging sekali-sekala, makan ikan sama-sama. Calon alur limbak hak serupa sekala. Ustaz Ping orangnya comel sokmo. Di sekolah nak jadi ustaz, nak mengajar setiap malam. Datuk mana orang panggil ustaz, calon Bukit Payung siang dan malam. Hak ngelah. Malam esok, malam Jumaat, lepas ceramah pakat balik merata. Marilah kita teguh berpakat, teguh pertahan Terengganu kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.